Haji Muhammad Sofian, nombor mesej 09-DHM20F2019. Hari ini saya berada di tempat masalah Mr. Alam iaitu pencemaran air. Seperti kita lihat sekarang saya berada di Sungai Tebrau yang berkeluasan 33 km mengikut Google. Pencemaran air yang berlaku ini bukan sahaja mengotorkan alam sekitar, malah memburukkan nama Malaysia kerana kotoran yang akan mengalir masuk ke perairan negara jiran iaitu Singapura setiap kali air pasang kerana kedudukan Sungai Tebrau ini dipisahkan dengan Selat Tebrau yang jaraknya kira-kira 5 km saja dari Singapura. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab akan menganggap ketika mereka membuang sampah ke dasar sungai, arus akan mengalir jauh dari kawasan perumahan mereka. Namun tidak, ia semakin menyusahkan penduduk setempat sendiri ketika hujan lebat kerana longkang akan tersumbat dan sampah tersebut akan memasuki kawasan rumah. Sungai Tebrau yang berkeluasan 33 km ini kerap kali menjadi bual bicara, namun tiada langkah-langkah pembersihan sungai selain para nelayan sendiri yang bergotong royong membuang sampah-sampah berkenaan. Jadi di sini dapat kita simpulkan kepentingan aktiviti Mr. Alam dalam peringkat individu iaitu memupuk rasa bertanggungjawab dalam setiap individu untuk tidak membuang sampah sesuka hati di tempat yang tidak sepatutnya. Dalam peringkat masyarakat pula dapat mendidik dan melahirkan masyarakat yang harmoni kerana persekitaran rumah yang bersih, jadi boleh elakkan sikap menuding jari antara satu sama lain. Peringkat negara pula dapat mewujudkan sebuah negara yang bersih yang dipandang tinggi oleh negara-negara maju yang lain. Kemahiran asas aktiviti Mr. Alam iaitu pengetahuan tentang 3R iaitu reuse, reduce dan recycle amatlah penting dalam kehidupan setiap individu dengan menyokong usaha kerajaan dalam kempen kita semula. Sebagai contoh, mengurangkan penggunaan beg plastik di pasaraya dengan membawa sendiri grocery bag dari rumah. Antara contoh lain di kawasan perumahan saya, pada setiap hari Selasa akan ada kaki tangan kebersihan yang akan collect barang yang boleh kita semula seperti kertas, aluminium, plastik dan kaca. Hari Kita Semula Kebangsaan adalah pada 11 November setiap tahun. Penjagaan alam sekitar amatlah penting untuk mengelakkan impak negatif kepada persekitaran. Contohnya banjir kilat, suhu bumi semakin meningkat dan tanaman tidak berhasil kerana struktur tanah terlalu toksik. Konsep teknologi hijau yang boleh kita pelajari ialah penggunaan kincir angin, tenaga solar, tenaga hidroelektrik dan penggunaan kereta hybrid. Secara umumnya, kincir angin dibangunkan untuk tujuan mengisar biji rin bagi penghasilan makanan. Namun, teknologi ini dilanjutkan kepada kegunaan penghilangan lain dari zaman ke zaman termasuk mengepam air atau sebagai penjana elektrik seperti pada rekaan turbin angin moden sebagai contoh di Pulau Perhentian. Manakala penggunaan tenaga solar yang digunakan sebenarnya oleh gedung berawat terkemuka dunia iaitu IKEA mengurangkan jejak karbon dan ia tidak mendatangkan pencemaran alam sekitar. Bukan itu saja, tenaga boleh diperbarui ini tidak melepaskan sebarang gas rumah hijau dan selamat. Penggunaan kereta hybrid pula berfungsi untuk mengurangkan karbon monoksida yang boleh menyebabkan pencemaran udara. Terdapat 4 jenis pencemaran iaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan pencemaran bunyi. Pencemaran air boleh berlaku secara semula jadi ataupun buatan manusia. Manakala pencemaran udara boleh berlaku daripada kilang-kilang maupun asap dari kenderaan. Pencemaran tanah boleh berlaku akibat struktur tanah yang terlalu toksik. Manakala pencemaran bunyi pula boleh berlaku akibat suasana bising. Di sini saya sertakan video salah seorang penduduk yang terjejas setiap kali hujan lebat dek kerana longkang yang tersumbat akibat sikap orang yang tidak bertanggungjawab yang membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya. Sekian, terima kasih.